Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Prabajet 2022, perkasakan pertanian, majukan komoditi. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, yang paling dekat dengan saya di sebelah kiri ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula ke ruang bicara kepada Yang Berhormat Datuk Willy Anak Monggin, iaitu Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Apa khabar, Datuk? Okey, khabar baik. Selamat berjumpa lagi saudara Sekretari Jerim. Lama tak jumpa lah. Dah berapa lama tu? Ada setahun? Lebih dua tahun sejak PKP. PKP lah. Okey. Ada janji yang belum bagi Datuk penuhi. Kena datang ke Sarawak lah. Betul. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang juga kepada Yang Berhormat Dr. Nik Mahmud Zawawi Saleh, iaitu Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2. Jadi saya nak panggil apa, Dr. Nik ataupun mana yang lebih selesa dengan Wali? Dr. Nik. Okey, Dr. Nik. Selamat datang ke ruang bicara. Hari itu kita sempat bual-bual dalam ruang bicara bahas. Ya, betul. Tetapi mungkin ketika itu kita hanya berhubung melalui alam maya. Hari ini kita dapat duduk bersama di studio ruang bicara ini. Dan ini merupakan satu persoalan yang penting dan menarik sebenarnya, dan barangkali penting saya dapatkan dulu pandangan daripada Dr. Nik lah, kerana topik kita pun perkasakan pertanian, majukan komoditi, dan ianya berkaitan dengan bajet 2022. Pembentangan bajet Dr. Nik akan dilaksanakan ataupun disempurnakan insya-Allah pada hari Jumaat yang akan datang ini. Dan sudah tentulah semua kementerian menaruh harapan yang cukup tinggi. Rakyat juga sebenarnya menunggu apakah yang akan mereka perolehi pada bajet 2022 nanti. Tetapi bagi Dr. Nik sendiri yang mewakili Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ini, apa yang Dr. Nik harapkan daripada bajet 2022? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Syarqawi yang memberi peluang untuk kita berbicara isu yang menjadi harapan kepada sejumlah besar ataupun majoriti rakyat di dalam negara kita yang terdiri daripada golongan petani, penternak dan nelayan. Apa yang menarik untuk bajet kali ini, difahamkan bahawa peruntukan diberikan kepada Kementerian MAFI ini yang besar, diberikan untuk membela masyarakat, petani, nelayan dan juga penternak. Bagi saya rasakan kehadiran bajet kali ini tepat pada masanya. Dalam situasi kita baru nak merdeka dengan COVID-19. COVID-19 semua kita maklum bahawa dia mengganggu banyak aktiviti ekonomi di dalam negara kita. Namun pertanian ini ada banyak kelonggaran dalam tempoh pandemik COVID-19 baru ni. Dan kali ini apabila kerajaan mengisytiharkan kita tidak ada lagi sempadan negeri dan kita bebas bergerak, tentunya sektor ekonomi ini menjadi sektor pemain yang utama untuk menjana ekonomi negara kita. Walaupun sektor pertanian ini belum lagi dijadikan satu sektor utama untuk menjana ekonomi negara, tetapi lonjakan daripada aktiviti pertanian yang dibawa oleh MAFI kali ini, insya-Allah kita nak meletakkan kedudukan pertanian ini paling-paling kurang pun biarlah seimbang dengan sektor-sektor yang lain. Jadi bagi saya, bila bajet akan disebut secara detail oleh Menteri Keuangan, kita mengharapkan supaya yang pertama, bajet itu bajet yang munasabah dengan target yang kita letak, iaitulah nak meletakkan pertanian ini seimbang dengan sektor-sektor yang lain. Yang keduanya, harapan saya supaya para petani
terutama sekali generasi muda. Mereka libatlah diri dengan pertanian ini dan kita nak jadikan sektor pertanian ini salah satu daripada bisnes yang boleh diurus dengan baik di dalam negara kita. Dan kalau boleh para petani, mereka ini akan berpuas hati dengan hasil daripada pertanian ini. Dan alhamdulillah, saya sebenarnya bila saya tengok blog-blog, bila saya sebut pertanian ini boleh melahirkan jutawan, ada yang mencemuh saya. Tapi saya nak sebut bahawa itu target kita, dan alhamdulillah hari ini sudah ada petani-petani yang waktu saya pengerusi LPP, kita mengisytiharkan mereka ini jutawan. Ada jutawan lada, ada jutawan lembu, ada jutawan fertigasi. Ternyata maknanya ini berlaku dalam negara kita. Jadi saya harap generasi muda ini menyahut cabaran ini dan mereka meletakkan target yang besar kepada bidang pertanian. Dan saya sangat mengharapkan supaya bidang ini diterokai dengan baik, diusahakan dengan baik, dan matlamat untuk kita keluarkan para petani, para nelayan daripada B40 kepada tahap yang lebih baik, sehingga tahap menjadi satu bisnes yang berjaya. Baik, menarik apa yang disebut oleh Dr. Ning. Dan bila sebut tentang jutawan, kita jangan lupa Dr. Ning, ada juga jutawan koko sekarang ini. Dan ini isu yang akan disentuh nanti oleh Yang Berhormat Datuk Willy. Baik, Datuk, harapan Datuk Willy, saya tahu baru memegang jawatan Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Menteri juga merupakan orang baru. Tetapi saya percaya bahawa mungkin Datuk dan juga Menteri sendiri pun mempunyai harapan yang cukup tinggi sebenarnya, mengharapkan sesuatu yang cukup menarik dalam bajet 2022 nanti. Mungkin kita boleh kongsi bersama mereka. Ya, terima kasih Saudara Sekawi Jerim. Memang kita di peringkat kementerian, kita mempunyai satu azam dan juga harapan yang begitu tinggi untuk melihat bajet yang akan diberi nanti kepada sektor peladangan dan komoditi ini ada lonjakan. Dan juga kita berharap agar Kementerian Kewangan memberi tumpuan untuk kita membangunkan sektor huluan dan juga hiliran komoditi kita. Sebenarnya ramai di antara rakyat kita Malaysia ni dia keliru dengan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Peladangan dan Komoditi. Perbezaan dia amat berbeza. Dan di dalam Kementerian Pertanian dia merangkumi keseluruhan, tetapi di Kementerian Peladangan dan Komoditi ini dia merangkumi industri sawit, industri getah, lada, koko, kenaf dan tembakau, dan juga biodiesel dan juga kayu kayan. Dan inilah adalah sektor komoditi yang di bawah jagaan Kementerian Peladangan dan Komoditi. Dan selain daripada itu adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini juga untuk memperjelaskan kepada masyarakat, rakyat kita di luar sana, supaya mereka lebih memahami sektor-sektor industri yang berada di dalam kementerian kita. Dan begitu dengan bajet 2022 ini, memang seperti mana yang saya katakan tadi, harapan kita memang besar, di mana kita kementerian telah menetapkan supaya sasaran ekspor negara kita mencapai 180 bilion pada tahun 2021 berbanding dengan 133.2 bilion yang telah dicapai pada tahun 2022. Dan anggaran jumlah peruntukan yang kita perlukan untuk Kementerian Peladangan dan Komoditi juga untuk mempergiatkan industri agrokomoditi kita pada tahun 2022 ini, kita menganggarkan kita memerlukan 227.5 juta berdasarkan pada fokus kementerian yang kita ingin laksanakan, di mana kita ingin melaksanakan bantuan bagi meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil, khasnya golongan B40 sebanyak 150.95 juta. Jadi kita juga mempunyai strategi untuk memperkukuhkan pasaran dan promosi sawit
iaitu masing-masing bagi pembangunan pasaran dan peningkatan ekspor minyak sawit serta menangani kempen anti sawit sebanyak 20 juta dan 23.50 juta. Selain daripada itu, kita juga ingin melihat penaikan nilai ambang levy keuntungan ataupun windfall levy dan juga penurunan kadar levy ini kepada industri sawit kita. Supaya ia boleh membantu pengusaha-pengusaha sawit kita mempunyai keuntungan yang lebih besar dan mereka juga kontribut kepada negara kita. Dan juga kita melihat program transformasi perusahaan getah sebanyak 4.20 juta. Selain daripada itu, kita juga ingin melihat pemulihan industri kenaf sebanyak 950 ribu. Program kawalan penyakit juga kita ingin melihat, di mana kita memerlukan sebanyak 20.90 juta. Jadi ini adalah harapan kita. Kita berharap agar Kementerian Kewangan melihat supaya mereka dapat memberi bantuan ini kepada pekebun-pekebun kecil kita. Dan kita juga ingin melihat pekebun-pekebun sawit kita diberi geran. Sebab dulu semasa kerajaan yang lalu geran untuk penanaman sawit baru ini telah ditukar kepada pinjaman, dan ini juga sedikit sebanyak menyukarkan pekebun-pekebun kecil untuk menambah penanaman baru industri sawit. Jadi kalau boleh kita tengah berbincang untuk memberi geran secara bersasar kepada pekebun kecil yang di mana mereka ini memiliki 10 ekar ke bawah, dan kita akan memberikan secara sasar, dan ini juga boleh membantu meningkatkan pendapatan pekebun-pekebun kecil. Dan harapan inilah kita letak kepada Kementerian Kewangan supaya mereka memberi dana yang secukupnya untuk kita memajukan dan memampankan industri komoditi dan juga industri peladangan kita. Dan dengan adanya peruntukan yang memadai nanti, kita akan bersungguh-sungguh untuk menjayakan gerak kerja kita di peringkat kementerian sehingga ia turun ke bawah di peringkat akar umbi dengan pekebun kecil, pemain industri dan juga golongan-golongan peladang yang melaksanakan industri peladangan ini dengan lebih besar. Dan itulah harapan kita. Baik, hebat apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Willy. Secara ikhlasnya saya terasa macam saya berada di Dewan Parlimen sebenarnya. Sedang mendengar penjelasan yang diberikan oleh kedua-dua timbalan menteri yang berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baik, saya ingin memetik daripada apa yang Yang Berhormat Dr. Nick sebut tadilah, target yang diletakkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang pertama tadi kita fahamlah untuk mengeluarkan golongan ini daripada golongan yang menjadi sasaran ataupun golongan B40. Tetapi saya lebih tertarik hati dengan target yang kedua itu, Dr. Nick, iaitu untuk menarik generasi muda supaya menceburkan diri dalam bidang pertanian. Ini juga sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Dan saya juga mendapat rumutan sebenarnya. Ramai anak muda yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian, tetapi masalah yang mereka hadapi ialah mereka tidak diberi ruang dan peluang untuk mendapatkan tanah bagi mereka mengusahakan bidang pertanian itu. Apa yang kementerian boleh membantu mereka sebenarnya? Okey, terima kasih. Bila kita bercakap isu generasi muda, kita memahami bahawa generasi muda ini pencorak kepada negara kita di dalam semua sektor. Kalau kita balik kepada sektor pertanian, generasi muda ini perlu tampil ke hadapan untuk menerajui pertanian di dalam negara kita. Mengapa saya sebut begini? Kerana setiap negara ini kita ada pembangunan tersendiri. Dalam bidang pertanian, kita mesti bangunkan pertanian ini. Dan pembangunan pertanian ini dia perlu kepada teknologi tersendiri. Dan teknologi ini kebanyakan daripada petani-petani lama, dia tidak mampu untuk menguasai teknologi. Penggunaan drone untuk meracun, membaja dan seumpamanya. Begitu juga menggunakan teknologi machinery
penanaman, proses untuk membaik pulih tanah. Sebab tanah yang kita gunakan melalui sistem pembajaan yang lama, dia boleh merosakkan tanah. Dan tanah tersebut boleh dipulihkan semula. Jadi, penglibatan generasi muda ini sangat memudahkan agenda kerajaan untuk membentuk pertanian di negara kita ini, sebagaimana yang saya sebut, dia seimbang dengan sektor-sektor yang lain. Kita, sebagaimana kita tahulah, kawasan pertanian ini dia makin mengecil. Disebabkan ada yang buat rumah, ada yang industri, ada yang apa, habis tanah industri, dia akan guna tanah pertanian. Tanah pertanian semakin mengecil. Kecuali kalau ada negeri-negeri yang gazette, ini adalah tanah pertanian yang dia tidak ada tolak ansur sekiranya nak ubah syarat daripada pertanian kepada bangunan. Saya ucap syabas kepada negeri-negeri yang ambil cakna perkara ini. Namun realitinya dia mengecil. Macam mana kita nak pastikan bekalan makanan negara kita ini mencukupi? Tentunya hasil dia mesti meningkat. Walaupun kawasan dia kecil, tetapi hasil dia ni meningkat tinggi. Saya ambil contoh, saya pergi merasmikan di kawasan padi di Kedah. Satu kawasan seluas 70 hektar sahaja yang dikendalikan oleh Nafas dengan Petronas. Kita minta supaya kerjasama agensi-agensi kerajaan ini memberi CSR dia kepada para petani. Kerjasama yang dibuat ini, hasil padi yang biasanya kurang lebih 2 tan dapat per hektar. 2 metrik tan. Itu saja yang dapat. Bila kita buat kerjasama melalui sistem Smart SSB, iaitulah sawah padi berskala besar, dibuat, kita dapat hasil 7.9 tan metrik per hektar. Maknanya peningkatan hampir 3 kali ganda, lebih dari 3 kali ganda kurang lebihnya. Maknanya hasil padi kita, kalau kita dapat laksanakan sistem ini dengan baik, tentunya dia akan berjaya. Dan pencapaian kepada target kerajaan untuk kita mengurangkan import kita dalam pertanian ini, dia akan tercapai. Import kita masih besar pada hari ini, mencecah 30% daripada bekalan beras padi kita, kita kena import daripada negara-negara lain. Jadi untuk kita kurangkan benda ini, kita kena pastikan hasil ini mencukupi di dalam negara kita. Salah satu daripada langkah yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Ronald Kiandi dan kami dua orang menteri ini membantu, dan kita sangat berbesar hati dengan Datuk Seri Menteri yang memberi ruang untuk kita bekerja secara satu pasukan. Ini adalah keistimewaan kami di dalam MAFI, dan kita dapat capai target ini. Sebab itu, untuk mencapai target ini, tak dapat tidak generasi muda mesti bersama-sama di dalam sektor pertanian. Sebab generasi muda saja yang boleh ikut dengan baik penggunaan machinery macam drone, macam mesin untuk kita menanam padi, menuai padi. Dan dalam industri pertanian ini juga dia perlu kepada minda kehadapan. Dia kena letak target yang jelas. Barulah usaha kita ni dia akan ikut target yang ada. Betul. Maknanya kita tak boleh turun ke sawah ini sekadar cukup makan. Sebagaimana yang saya sebut, biarlah kita jadikan pertanian ini is one of the business dalam negara kita. Biar dia ni salah satu daripada sumber ekonomi untuk rakyat di dalam negara kita. Betul. Begitu juga dengan penternakan dan seumpamanya. Dia ada cara dia. Lembu sebagai contoh, bila kita bela, kita bela lembu kampung, masa dia sama 2 tahun berbanding dengan lembu sado.
Sama 2 tahun, letihnya sama, kawasannya sama, segala-galanya sama. Tapi lembu sado dalam masa 2 tahun barangkali dia boleh jual sampai 8,000, 10,000. Kalau jenis baka yang lebih lagi, di tempat saya ada 2 tahun 40,000 seekor. Untuk baka, untuk apa? Lembu kampung kita nak jual 4,000 susah. Dan benda ini dia perlu kepada teknologi. Macam mana kita nak buat sistem pemanian dia, macam mana dia memerlukan teknologi. Jadi generasi muda terutamanya yang terpelajar, yang khususnya yang mengikuti fakulti-fakulti pertanian. Supaya bila mereka keluar, jadi kalau yang ikut fakulti pertanian ini, biarlah mereka ini cebur diri betul-betul, dan mereka ini kalau boleh dengan kekuatan generasi muda ini yang open minded, yang nak lebih maju ke hadapan, mereka boleh mengambil teknologi daripada negara lain, bawa masuk ke dalam negara kita, bersama-sama dengan agensi kerajaan yang ada. Bukan nak ketepikan. Kita ada macam-macam agensi kerajaan yang duduk kaji baka yang baik, duduk kaji benih yang berkualiti. Kalau bangun dengan agensi ini, dan kalau boleh syarikat swasta ni bekerjasama, bergabung dengan pihak kerajaan untuk kita dapat satu tahap pencapaian ini yang tinggi, itu adalah suatu yang sangat-sangat kita harapkan. Betul. Dan sememangnya insya-Allah kalau kita betul-betul dapat melibatkan generasi muda, macam saudara Syakawi kita sebut isu tanah dan seumpamanya, MAFI sangat terbuka, kita boleh membantu menolong kerana tanah ini adalah kuasa Kerajaan state negeri. government, kerajaan negeri. Dan pengalaman saya telah bercakap dengan menteri-menteri besar, macam Menteri Besar Johor, Menteri Besar Pahang, Menteri Besar Terengganu, Kedah, Kelantan. Menteri Besar Kelantan, dia sangat-sangat mengharapkan rakyat kalau nak guna tanah kerajaan, terutamanya kalau rakyat ini buat dalam bentuk kelompok. Dia lebih mudah pengurusan di peringkat kerajaan. Dan saya tidak pernah dengar lagi kerajaan negeri nak halang semua sekali. Cuma gunalah tanah kerajaan, jangan pula dakwa ini tanah dia, macam yang diteroka di Faham, Musangking apa. Ini menimbulkan masalah lah. Jadi petani yang berjaya, petani yang rasional, guna tanah kerajaan. Kemudian bila berjaya semua sekali, carilah tanah mana-mana. Jadi isu tanah ini saya kira insya-Allah dia tidak menjadi isu yang besar. Tambahan pula kalau pertanian pada hari ini, kita ada pertanian yang tidak menggunakan tanah. Itu nanti kita sentuh. Okey. Kita nak bagi peluang juga nak berkongsi sesuatu dengan Wabi Dato' Willy. Kita tak nak sentuh dah tentang lembu sado tu dah sentuh. Itu pun dah sentuh oleh Wabi Dr. Nick. Tapi saya difahamkan bahawa Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komuniti sekarang ini, selain daripada menumpukan perhatian pada sawit, getah, perkayuan, sekarang ini dilihat bahawa tumpuan diberikan kepada koko dan lada. Kenapa agaknya? Apakah ini dilihat mempunyai potensi yang cukup luas ataupun apa sebabnya? Okey, sebenarnya dua industri ini, industri koko dan lada, dia tidak begitu menyelah daripada industri-industri lain seperti industri sawit dan sebagainya, ataupun industri getah, ataupun industri kayu-kayan. Jadi kita di peringkat kementerian, kita ingin mengetengahkan agri komoditi ini supaya ia boleh digilap dan juga dia boleh menyumbang, meningkatkan penyumbangan kepada negara kita. Dan jika kita lihat untuk koko sebagai contoh, dia menyumbang sebanyak 6.2 bilion kepada pendapatan negara melalui perolehan ekspor. Dan manakala pada setengah tahun pertama tahun ini, perolehan ekspor koko telah mencapai 3.3 bilion, dan kita akan unjurkan di mana kita akan menambah pendapatan ekspor koko ini kepada 6.5 bilion.
Dan ini merupakan satu industri yang kita tidak boleh pandang remeh ataupun enteng. Dia boleh menjana pendapatan kepada negara, dan juga selain daripada itu dia punya spill over effect untuk di peringkat huluan dan di peringkat hiliran, di mana di peringkat hiliran juga kita boleh menggesa banyak usahawan cokolatier dan juga usahawan coklat, di mana mereka menggunakan coklat secara single origin, dan mereka ini mengetengahkan coklat keluaran tempatan kita. Khasnya sebagai contoh, kita ada satu coklat keluaran tempatan di mana dia menggunakan usaha sama dengan orang asli di Pahang, dan juga di Sabah kita ada coklat single origin daripada Tawau, Ranau dan sebagainya. Ini yang antara contoh-contoh. Ini antara contoh-contoh yang kita bawa ini, dan sebenarnya ramai yang tidak tahu coklat kita daripada dia punya taste dan juga dia punya flavor dan spiciness. Kita mendapat di dunia kita mendapat kedudukan kedua terbaik di dunia. Dan ini coklat kita ini datang daripada Kepulauan Borneo. Dan ini adalah satu daripada cara kita untuk meningkatkan pengeluaran di peringkat huluan dan juga hiliran, supaya dua industri ini tidak terpinggir. Dan untuk lada pula, lada juga menyumbangkan pendapatan yang begitu besar kepada ekspor, pendapatan ekspor kita, di mana kita setakat ini telah mengekspor pada tahun lalu di mana 30.8 juta tan matriks. Dan ini merupakan satu pendapatan kepada negara kita, walaupun kita bersaing dengan negara Vietnam dan juga negara Indonesia dan Brazil dan sebagainya. Tetapi kita menjual lada yang lebih berkualiti, khasnya lada creamy white pepper ataupun krim lada putih, di mana dia mempunyai sambutan dan juga permintaan yang begitu tinggi. Dan jika kita lihat harga kedua-dua komoditi ini sekarang ini, kedua-duanya meningkat, dan ini secara tidak langsung memberi motivasi baru dan nafas baru kepada pekebun-pekebun kecil kita, dan juga kita mengalu-alukan pihak swasta yang boleh datang untuk melabur secara besar-besaran. Sebab hasrat kita memang ada permintaan di peringkat dunia, tetapi kita hendaklah meningkatkan pengeluaran kita supaya kita boleh consistently supply kepada permintaan pasaran di dunia. In terms of production, seperti apa yang kita lihat yang diletakkan, dipamerkan ini? Ini local production ataupun memang kementerian yang membuat? Ini adalah produk daripada lembaga koko kita yang di mana mereka membuat adunan tersendiri, dan mereka membuat kajian research, dan produk-produk ini adalah disedia dipasarkan. Dan sekiranya ada peminat usahawan-usahawan kita yang berminat, mereka boleh ketemu dengan lembaga koko, di mana kita boleh melakukan TOT ataupun transfer of technology, di mana lembaga koko akan mendidik mereka untuk cara-cara pembuatan coklat, dan juga macam mana produk-produk coklat berasaskan coklat yang lain, di mana kita bersedia untuk membantu golongan usahawan ini yang berminat dan mempunyai komitmen yang tinggi, supaya kita boleh meningkatkan lagi penggunaan di peringkat hiliran koko itu sendiri. Dan jika di peringkat hiliran koko kita meningkat, sudah semestinya permintaan di peringkat huluan juga meningkat, dan ini secara tidak langsung memberi motivasi kepada pekebun-pekebun kecil kita untuk menambah dan juga mengusahakan ladang-ladang koko mereka dan juga lada mereka. Yang lada ni yang mana produk lada sebenarnya? Lada kita mempunyai daripada Saras Spice, iaitu anak syarikat Malaysian Paper Board, di mana mereka mengeluarkan kebanyakan produk hiliran untuk lada, di mana bijirin lada putih dan lada hitam, dan seperti mana yang kita lihat di atas meja ni, kita ada gummy gum untuk gula batu, dan selain daripada itu kita ada paste lada, sos lada, dan juga minyak urut lada, dan banyak downstream yang kita ada di peringkat
agensi yang telah pun kita lakukan teknologi transfer kepada semua pengusaha-pengusaha lada yang berminat. Dan setakat ini kita telah banyak melahirkan golongan-golongan usahawan yang telah berjaya. Salah satu daripada syarikat yang kita ketengahkan adalah seperti Nang Ori daripada Sarawak dan di Mambu, di mana mereka telah menjadi seorang usahawan yang begitu berjaya dan telah terbukti bahawa industri koko dan lada ini boleh melahirkan jutawan-jutawan seperti mana yang YB daripada Kementerian Pertanian kongsikan tadi. Jadi sebenarnya industri peladangan dan komoditi ini berpotensi besar. Ia adalah satu mutiara yang tidak digilap dan kita hendaklah gilapkan perkara ini supaya ia bersinar dan boleh memberi satu pendapatan yang cukup besar kepada masyarakat dan rakyat kita Malaysia. Saya suka istilah yang Datuk Willy gunakan. Ia semacam mutiara yang tidak digilap. Dan bila kita bercakap tentang mutiara yang tidak digilap, ini pun tadi pun YB Dr. Nick juga menyentuh tentang memodernkan sektor pertanian. Saya rasa ini juga sesuatu yang perlu diberi perhatian serius Dr. Nick ya. Negara-negara maju seperti Jepun misalnya, Korea misalnya, bila kita bercakap tentang pertanian, malah di negara ASEAN sendiri pun, kalau kita lihat tetangga kita Thailand sebagai contoh, ataupun Vietnam, sekarang ini mereka begitu menumpukan perhatian kepada sektor pertanian itu, memodernkan sektor pertanian itu. Apa masalah kita sebenarnya? Apakah kita gagal untuk melakukannya, Dr. Nick? Ya, terima kasih. Ini soalan yang betul-betul kualiti dan sebenarnya sangat praktikal kalau sidang pendengar kita menghayati para petani, menghayati dasar agro makanan negara. Dasar agro makanan negara kita ini bermula daripada 2021 sehingga 2030 dalam tempoh 10 tahun yang kita kenali sebagai DAN 2.0, di mana elemen pemodenan di sudut teknologi supaya hasil pertanian ini meningkat. Sebab kalau kita lihat, kita tidak perlu pergi jauh. Dalam negara kita sendiri, macam padi di kawasan Sekincang, dan ada tempat di negeri Kedah yang kerjasama sebagaimana yang saya sebut, Nafas dengan Petronas, kita mampu melonjak hasil itu begitu rupa. Dan sudah banyak negara-negara ini dia padi dia 3 kali setahun. Sudah berjaya dibuat 3 kali setahun. Jadi negara kita juga, kita tidak nak ketinggalan jauh. InsyaAllah kita akan lonjak, kita akan capai ke tahap itu dalam masa yang tidak lama, insyaAllah. Sebab kita menganggapkan benda ini dia sebagai key game changer yang kita mesti fokus. Penggunaan teknologi ini dia sememangnya sangat berkesan. Sebagai contoh, tadi saya sebut padi. Ini kalau kita sebut sayur, sebagaimana sayur, tanaman-tanaman sayur ini kita perkenalkan. Sebagai contoh, kebun komuniti kita perkenalkan kepada penduduk di bandar. Penduduk di bandar. Ada yang duduk di rumah-rumah teres bertingkat, ada di kondominium. Mereka tidak ada tanah. Tidak ada tanah. Tapi kita memberi galakan kepada kumpulan ini untuk bertanam. Dan mereka menggunakan teknologi. Tempat beranda yang sempit. Beranda yang sempit. Kita tanamkan, kita gunakan pipe tu, naik, ada lubang-lubang dia. Dan di rumah saya cuba buat. Rumah saya ni ada tanah, tapi penanaman sayur ni saya buat cara teknologi ni. Hydroponics ini yang kita buat. Rumah saya tu dia buat kerana saya ahli parlimen. Lubang dia tu 222. Sama banyak dengan kursi parlimen yang buat khas untuk saya. Dan dia punya kos dia tidaklah tinggi sangat. Dia lebih kurang 1,000 saja. Benda tu dia buat, bawa datang, saya tanam. Saya tanam. Dalam keadaan saya tidak pernah menggunakan teknologi begini, bila saya tanam dia tumbuh dengan baik. Dan mudahnya saya sebut, kalau sekadar nak makan memang tak habis. Tak habis. Maknanya kalau kita jual,
memang dapat duit lah untuk menampung keperluan. Itu satu petak kecil, lebih kurang 3 kaki kali dengan 6 kaki je kawasan tu. Cuba bayang kalau kita tanam belakang rumah kita, tepi rumah kita dalam kuantiti yang banyak, tentunya pulangan dia sangat lumayan. Dan benda ini dia tidak membabitkan kerosakan. Kecuali enjin motor untuk kita pump. Itu pun kita guna motor aquarium tu. Maknanya dia boleh kita gunakan dalam tempoh yang panjang. Saya dah guna setahun lebih, tidak ada apa yang rusak. Tidak apa yang rusak. Ternyata bahawa teknologi yang seumpama ini kita perlu dampingi dia, kita perlu guna dia. Sebab itu tadi saya tekan generasi muda terlalu mustahak YB untuk bersama-sama dengan teknologi yang disediakan oleh pihak kerajaan dan teknologi-teknologi lain yang canggih lah kita kira. Teknologi ini mesti disambut oleh generasi muda, terutamanya kumpulan pelajar-pelajar yang belajar di dalam bidang pertanian. Gunakanlah peluang yang ada ini untuk jadikan bidang pertanian ini bidang yang sangat berjaya. Saya nak seru generasi muda ini supaya dia yang menjadi player kepada pertanian. Kalau yang belajar di fakulti pertanian, kalau boleh, saya tak paksa, ini cadangan saja. Kalau nak dengar, boleh dengar. Supaya mereka ini tidak ada di dalam kepala mereka dia nak jadi pegawai kerajaan ataupun nak bekerja di Jabatan Pertanian. Saya nak supaya dia menjadi player, pemain utama untuk menjayakan industri pertanian ini dalam negara kita. Sebab sebagaimana saya sebut, teknologi ini sangat banyak. Lepas ini akan timbul lagi benda-benda lain. Sekarang ni kalau kita tengok di segi benih, di segi baka haiwan, ini adalah teknologi. Haiwan, binatang, lembu dah besar. Besar. Jadi kalau generasi muda bersama-sama dengan teknologi ini, memang insya-Allah negara kita ini, kita mengharapkan bukan saja kita ni nak mengurangkan import daripada negara luar, tapi kalau boleh kita nak melangkah, kita menjadi salah sebuah daripada negara yang akan mengeksport hasil pertanian kita dan hasil penternakan kita ni. Dan kalau benda ini berjalan mengikut jadual, saya rasa tidak lama. Dan dia bukan suatu yang khayal. Tak. Kalau kita, sebab kita dah ada model dalam negara kita yang merupakan impian yang boleh ditafsir ataupun diterjemahkan menjadi kenyataan sebenarnya. Memang betul. Betul. Bila kita sentuh tentang teknologi, barangkali menarik jugalah bila kita dapatkan pandangan daripada Dato' Willy sendiri. Bila kita bercakap tentang industri koko, kita bercakap tentang lada misalnya, kelapa sawit dan sebagainya, kita tahu ianya bukan mudah sebenarnya untuk terutamanya kalau kita ingin memasuki pasaran antarabangsa khususnya, kerana competition itu, persaingan itu. Selain daripada itu, apakah cabaran yang dihadapi oleh industri koko, lada dan lain-lain? Apakah Datuk melihat bahawa cabaran-cabaran inilah yang sebenarnya memberi kekuatan dan juga semangat kepada Datuk dan rakan-rakan? Di dalam kementerian kita, khasnya dalam industri koko dan lada ini, sebenarnya cabaran itu begitu banyak. Sebagai contoh, cabaran yang kita hadapi ketika ini adalah penuaan pekebun kecil ataupun aging farmers. Di mana aging farmers ini mereka telah mengusahakan ladang dan kebun-kebun mereka selama bertahun-tahun dan tidak ada generasi muda yang mengambil alih daripada mereka, dan ini juga merupakan salah satu daripada faktor di mana banyak kebun-kebun yang telah ditinggalkan oleh golongan ini, dan ini adalah salah satu dari cabaran besar kita. Yang kedua, cabaran kita adalah untuk mendapat harga input pertanian. Di mana sekarang ini kita banyak menggunakan baja-baja import seperti baja NPK, kita bahan seperti dolomite untuk penanaman lada, dan juga bahan-bahan lain seperti peralatan dan sebagainya, banyak yang kita import daripada negara luar. Dan apabila kita import daripada negara luar, sudah lumrahnya harganya lebih tinggi, dan selain daripada itu faktor
tukaran mata wang asing juga contribute kepada peningkatan harga ini. Dan sudah semestinya mungkin cadangan saya sudah sampai masanya di mana kerajaan Malaysia dan juga Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Peladangan Komoditi boleh duduk bersama untuk berbincang macam mana mungkin kita boleh menubuhkan kilang baja di negara kita yang boleh membantu golongan petani dan juga golongan peladang-peladang di Kementerian Komoditi. Dan selain daripada itu, kita juga mempunyai cabaran yang besar daripada harga yang tidak menentu di pasaran dunia kerana persaingan daripada pengeluar produk koko dan juga lada seperti negara Vietnam dan negara Ivory Coast untuk koko dan sebagainya. Namun begitu, kita juga melihat ini sebagai cabaran yang boleh kita tangani, di mana kita boleh mengatur strategi, dan kita di peringkat kementerian sekarang ini kita sedang menyusun strategi dan juga melihat perkara yang boleh kita lakukan supaya kita boleh mengurangkan impak cabaran-cabaran ini, di mana kita juga sekarang ini di peringkat penanaman koko dan lada kita menggesa ke golongan-golongan muda supaya mereka terlibat untuk menceburi bidang penanaman koko dan lada ini di peringkat huluan. Dan baru-baru ini kita juga telah melaksanakan teknologi di mana di ladang plot sampel plot kita di Bagan Datuk untuk tanaman koko kita telah menggunakan smart farming, di mana daripada segi pembajaan, bacaan cuaca, suhu dan sebagainya, kepenggunaan air dan juga semua dikontrol oleh sistem, di mana ini adalah satu smart farming yang kita ketengahkan. Kalau ia berjaya, ini boleh di copy paste ataupun boleh dilaksanakan di tempat yang lain. Manakala untuk industri lada, salah satu daripada masalah adalah bekalan untuk tiang sokongan, di mana secara tradisional penanaman lada ini menggunakan tiang belian, di mana tiang belian ini amat sukar didapati ketika ini. Dan baru-baru ini Jabatan R&D di Lembaga Lada telah berjaya menghasilkan tiang sokongan alternatif, di mana mereka menggunakan PVC dan PVC pipe, dan juga mereka menggunakan batu bata merah dan juga seramik dan juga fiberglass, di mana 4 hasil kajian mereka ini telah terbukti, di mana ia baru dilancarkan oleh saya pada minggu yang lalu, di mana saya turun padang, saya melihat sendiri kebun yang telah menggunakan PVC ini cukup berjaya. Dan ini adalah satu daripada katalis ataupun lonjakan baru di dalam industri ini, dan banyak teknologi yang lain yang boleh diguna pakai. Dan saya juga menggesa kepada anak-anak muda ini, di mana mereka yang seperti mana yang YB Dr. Nick kongsikan tadi, anak muda yang mempelajari bidang pertanian boleh tampil sebagai pemangkin, sebagai katalis ataupun sebagai pemain utama untuk melaksanakan ladang koko dan lada ini secara besar-besaran, di mana potensinya cukup besar, dan mereka boleh menggunakan teknologi seperti Internet of Things, drone dan sebagainya. Dan secara tidak langsung penggunaan teknologi ini dapat membantu mereka mengeluarkan hasil yang lebih tinggi. Okey, kita nak sama lagi Datuk dan juga YB Dr. Nick, tapi walaupun agak terlewat, mereka mengarahkan kita untuk berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih kepada keluarga Malaysia yang masih lagi barangkali menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan kita masih lagi bercakap tentang Prabajet 2022, perkasakan pertanian, majukan komoditi. Dan kita hampir-hampir di penghujung Ruang Bicara sebenarnya. Kita ada lebih kurang 10 minit tak sampai. Jadi mungkin serengka-ringkasnya lah. Kita mendengar apa yang harapan juga yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Dr. Nick tadi. Dan kita juga ingin menyentuh tentang dasar agro makanan negara 2021-2030.
modernkan sektor pertanian juga menjadi target yang cukup besar kepada sektor pertanian itu sendiri. Jadi harapan Dr. Nick sendirilah di penghujung ini, apa yang ingin Dr. Nick sampaikan sebenarnya? Ya, terima kasih. Harapan saya yang saya nak rumuskan dalam masa yang sangat singkat ini, yang pertama sekali, harapan saya supaya dalam negara kita ini wujud badan-badan swasta ataupun NGO yang berperanan di dalam sektor pertanian. Dan harapan saya juga supaya sektor swasta ini bergabung sama dengan pihak kerajaan, agensi-agensi kerajaan yang ada. Sebagaimana yang kita semua maklum bahawa sektor swasta ini dia ada kelebihan dia tersendiri, dan pihak kerajaan juga dia ada kelebihan kekuatan dia sendiri. Kedua-dua kelebihan ini kalau kita gabung jalin, kita boleh membentuk satu institusi pertanian yang lebih mampan, yang lebih hebat, yang lebih orang panggil berdaya saing di dalam dunia yang serba moden yang ada pada hari ini. Dan untuk makluman, pihak MAFI juga telah berusaha dan insya-Allah natijah yang baik yang akan kita dapat lihat, iaitulah usaha ke arah mewujudkan pemodenan teknologi pertanian ini. Kita nak bergabung sama dengan syarikat-syarikat swasta itu sendiri, dan insya-Allah dia saling bantu-membantu dan masing-masing ada kepentingan, dan insya-Allah sektor pertanian ini akan menjadi realiti dalam negara kita. Itu satu bab. Yang keduanya, harapan kita supaya pertanian dalam negara kita ini berjaya, dan paling kurang kita boleh bersama-sama dengan rakan-rakan kita di negara-negara yang lain. Kita nak supaya hasil pertanian ini kita dapat tingkatkan dengan baik, sama ada penternakan, pertanian, padi dan seumpamanya lah, supaya dia bangkit, dan negara kita ini kita akan dapat kurangkan import kita. Dan yang ketiga, harapan saya iaitulah kepada para petani, supaya mereka dapat berkhidmat di dalam bidang pertanian ini mengikut apa yang direncanakan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, Smart SBB, sawah padi berskala besar. Dia kadang-kadang kita berhadapan dengan reaksi daripada para petani ni yang agak tidak menyenangkan kita. Ada dia dakwa kalau kita nak guna tanah dia, nanti kerajaan ambil balik. Kadang-kadang dia kata nanti kerajaan akan final dekat bank, yang akan tangguhnya dia. Jadi ini adalah pandangan-pandangan ataupun tamahan yang sangat tidak berasas. Kerajaan bertanggungjawab. Bila dia buat sesuatu, kerajaan ini dia nak lihat para petani kita ini jadi petani moden yang memiliki hasil yang baik. Dan sebagaimana saya sebut tadilah, bila kita buat smart berskala besar, padi berskala besar ni, hasil dia mencecah sampai 3 kali ganda. 3 kali ganda dia punya hasil dia. Maka tentunya para petani kita, para nelayan, para penternak, dia akan berada di tahap yang lebih selesa lah dalam kehidupan dia. Itu harapan kita lah. Harapan yang tidak mustahil untuk diterjemahkan menjadi kenyataan seperti yang kita harapkan. Baik, kita ada lebih kurang 5 minit saja lagi masa. tak panjang Datuk Billy. Tapi sebelum mendapatkan harapan Datuk Billy, saya nak tanya jugalah selengkap rekasnya. Ini timbul isu tentang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pekerja-pekerja di sektor sawit ataupun di ladang-ladang sawit yang dikatakan berkurangan, dan itu menjejaskan production pengeluaran sawit di negara kita. Jadi apa yang dilakukan oleh kementerian mengatasi masalah ini? Di dalam kementerian memang kita akui perkara ini berlaku semasa pandemik COVID ni. Ramai pekerja asing yang telah balik ke negara asal mereka, dan ada di antara mereka yang tidak dibenarkan masuk ke negara kita untuk
terus bekerja di sektor-sektor ladang. Dan baru-baru ini kita amat bersyukur kepada Perdana Menteri dan juga Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri di mana mereka telah meluluskan sebanyak 32,000 pekerja asing dan pihak menteri kita di pihak Kementerian Perdagangan dan Komoditi, menteri kita pun telah ke Indonesia dan berbincang dengan negara Indonesia untuk kita memperhalusi perjanjian persefahaman ataupun MOU untuk kita membawa masuk pekerja asing ini ke negara kita sebanyak 32,000 ini. Dan ketika ini perkara ini baru berlaku minggu lepas dan sedang dalam proses. It's a ongoing process dan kita harapkan benda ini dapat diselesaikan dalam masa terdekat dan sudah sepestinya dia dapat membantu industri terutamanya industri sawit kita yang terlalu bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Dan itulah harapan kita dan saya berharap kita memberi komitmen yang tinggi untuk kita selesaikan masalah ini. Jadi harapan di penghujung ini? Ya, sebenarnya harapan kita begitu tinggi dan kita mempunyai visi dan wawasan untuk melihat industri komoditi peladangan dan komoditi negara kita bukan sahaja bergantung kepada pekebun-pekebun kecil, tetapi kita juga mempelawa pihak-pihak swasta yang besar yang boleh melabur secara besar-besaran di mana kita boleh menikmati ekonomi bidangan ataupun economy of scale. Dan kita mempelawa mereka dan kita tidak boleh membebankan kerajaan sahaja untuk melaksanakan tugasan ini sebab ini adalah tanggungjawab bersama kita untuk memajukan industri peladangan dan komoditi negara kita di mana beban ini harus digalas oleh setiap kita mau pihak industri swasta ataupun pekebun-pekebun kecil di mana kita harus bekerjasama untuk kita memajukan industri peladangan ini dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk menggesa supaya rakyat Malaysia memberi sokongan padu kepada produk-produk koko dan juga lada supaya kita dapat menambah kepenggunaan produk hiliran domestik kita sebab dengan peningkatan penggunaan ini ia dapat meningkatkan lagi permintaan huluan koko dan juga lada negara kita dan saya berharap supaya kita bersama-sama kita majukan produk tempatan dan juga demi memperkukuhkan ekonomi dan juga demi keluarga besar kita Malaysia ini sebab kita mempunyai 32 juta penduduk. Bayangkan kalau 50% daripada penduduk kita mengambil produk-produk hiliran koko dan juga produk hiliran lada, sebenarnya pasaran tempatan kita itu juga boleh membantu industri kita ini untuk melangkah lebih jauh dan itulah harapan kita. Ya, okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Willy Alam Mongkin. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Nick Muhammad Zawawi Saleh kerana sudi bersama kita. Tetapi sesuatu yang harus kita kagumi menggali Dr. Nick terhadap rakan kita YB Datuk Willy ialah kefasihan dia bercakap dalam bahasa Malaysia. Saya macam daripada Semenanjung. Betul, tak nampak langsung imej orang Sarawak itu, Pak. Takut ada isteri Semenanjung. Ya, isteri saya daripada Kuala Lumpur. Okey. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Tetapi harapan besar saya sebenarnya yang ingin saya capai ialah untuk membawa kedua-dua tetamu ini datang semula ke ruang bicara ini kerana jelas bahawa masa yang diperuntukkan walaupun 1 jam, hampir-hampir 1 jam, tetapi ianya jelas belum mencukupi sebenarnya untuk kita memberikan satu liputan yang lebih berkesan sebenarnya bila kita bercakap tentang industri pertanian, bila kita bercakap tentang peranan yang dimainkan oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Tapi apapun saya gembira kerana saya lihat coklat di depan saya itu belum lagi cair sebenarnya. Okey, silakan. Masih lagi bertahan. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Salam hormat dari kami semua di Bernama TV. Kita jumpa lagi, InsyaAllah. Terima kasih.